Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashaina binti Mahazi, memegang nama matrik E176146. Ingin membentangkan modul yang ke-10 iaitu Projek Akhir Falsafah Pendidikan Islam sesi 2021-2022, SEM 2, Set 1 dan pensyarah saya bernama Profesor Dato' IR Dr. Atik Abdullah. Dan projek akhir saya berkenaan dengan ingin menjadi atau mencari guru yang bagaimana? Fikir-fikirkan. Setiap daripada kita mesti ada simpan satu keinginan di mana ingin menjadi guru impian setiap anak-anak kecil dan pelajar-pelajar di luar sana. Dan malah diri kita juga sebagai seorang pelajar ingin mencari guru-guru yang mempunyai sifat-sifat guru-guru impian. Betul? Jadi, bagaimana ciri-ciri guru impian itu? Dan bagaimana ingin menjadi guru impian semua anak-anak? Untuk mencari ataupun menjadi seorang guru, kita hendaklah menerapkan asas-asas pendidikan dalam Islam kepada anak-anak murid kita. Kerana dalam proses pendidikan, asas pendidikan Islam sangat-sangat penting. Asas pendidikan Islam ataupun kita panggil juzuk-juzuk pendidikan Islam, yang pertama ialah pendidikan Rabbani. Kedua, kita sebagai khalifah Allah SWT. Dan yang ketiga, kita sebagai hamba Allah SWT. Keempat, sentiasa berpandukan Al-Quran dan hadis. Serta yang terakhir, menyempurnakan akhlak. Seterusnya, ini adalah dalil-dalil yang membuktikan betapa pentingnya asas pendidikan Islam yang menyentuh kepada pendidikan Rabbani, Khalifah Allah SWT, hamba Allah SWT, Al-Quran dan hadis serta menyempurnakan akhlak. Untuk mencari atau menjadi seorang pendidik, kita hendaklah menerapkan pendidikan Rabbani dalam proses pembelajaran kita. Kita hendaklah memperkenalkan pendidikan Rabbani ini kepada para pelajar kerana pendidikan ini sangat-sangat penting untuk diri kita sebagai seorang Islam. Kerana dalam intipati pendidikan Rabbani sendiri, Al-Quran dan hadis menjadi asas, Al-Quran dan hadis menjadi motivasi dan ilmu-ilmu sains dan muamalat menjadi pendorong kepada pengabdian kita kepada Allah SWT. Seterusnya, konsep belajar sepanjang hayat. Ini bermaksud belajar tidak mengira usia. Dan dalam Islam, kita dituntut untuk menuntut ilmu. Jadi, untuk menjadi seorang pendidik, kita hendaklah menceritakan keutamaan-keutamaan untuk belajar. Dan apa dia keistimewaan orang-orang yang belajar ini? Agar anak-anak merasa terdorong untuk mencintai dan menyukai dalam menuntut ilmu. Dalam konsep pembangunan bakat, di mana setiap daripada kita mempunyai bakat-bakat terpendam, bakat-bakat tersendiri. Oleh itu, untuk mengukuhkan ataupun menonjolkan bakat kita, kita hendaklah menitipkan pengajaran ataupun menguatkan akidah dan iman kita. Oleh itu, dengan menambah banyak pengetahuan dan kemahiran, memantapkan akhlak kita, menguatkan jasmani kita dan mengasah bakat-bakat yang khusus yang ada pada diri kita agar bakat-bakat yang ada pada diri kita tidak menjadi sia-sia. Seterusnya, dalam konsep rahmat kepada sekalian alam, intipati-intipatinya ialah guru ini dianggap sebagai rahmat kepada makhluk. Dan guru juga dianggap rahmat kerana dengan memberi manfaat banyak kepada orang lain, kepada orang ramai, serta seorang pemimpin yang rahmah. Oleh itu, menjadi seorang guru ini adalah sebuah tanggungjawab ataupun amanah yang besar dalam membentuk dan membina generasi-generasi yang berguna pada masa hadapan. Seterusnya, 10 hasil pembelajaran daripada seorang guru yang baik, insya-Allah, ialah dapat membentuk akidah yang sejahtera, dapat membimbing anak-anak melakukan ibadah yang betul, membentuk akhlak yang mantap, menjadikan anak-anak
mampu melawan nafsu, menjaga waktu dan mengurus dengan baik dan tersusun, serta menjadikan generasi-generasi yang akan datang berguna kepada masyarakat, serta menjadikan mereka kuat tubuh badan, fizikal, mental, juga dari segi emosi, serta menjadikan mereka lebih berpengetahuan luas dan mengetahui banyak hikmah sesuatu perkara, serta mendorong anak-anak mempunyai sifat kesukaan dalam keusahawanan yang tinggi. Seterusnya, dalam konsep peranan murabbi, murabbi ni kita sering kaitkan dengan ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa lah yang paling dekat, yang paling lama dengan anak-anak. Oleh itu, antara peranan murabbi ni ialah mereka juga adalah seorang muadib, yang mana mereka juga tanpa orang kata secara tidak langsung menyentuh tentang adab, akan mengajar anak-anak berkaitan dengan adab, perkara-perkara yang baik dan buruk, membezakan antara kedua itu, antara adab yang baik dan adab yang buruk. Seterusnya, ibu bapa juga kita boleh katakan murabbi ini juga adalah seorang muallim, muallim dalam menyampaikan ilmu-ilmu kepada anak-anak, ilmu-ilmu akhirat juga ilmu-ilmu duniawi. Seterusnya, murabbi ini juga adalah seorang, kita katakan, juga memegang gelaran mursyid, iaitu dari segi bimbingan, membimbing anak-anak melakukan perkara-perkara yang baik, mengajak anak-anak melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan segala larangan Allah. Seterusnya, murabbi ini juga kita katakan juga seorang muzakki, yang mana mengajak anak-anak dari hati, mengajak anak-anak membersihkan hati anak-anak dengan perkara-perkara yang baik. Maknanya daripada kecil kita mendidik anak-anak melakukan perkara-perkara baik dan menjauhi segala perkara-perkara yang tidak baik, iaitu segala larangan Allah. Dan juga kita juga dikatakan seorang mutli, iaitu seorang guru yang mengajar ilmu-ilmu daripada kitab, iaitu kitab Al-Quran. Seterusnya, dalam konsep kejayaan dunia dan akhirat, intipati yang kita harus tahu dalam mencapai kejayaan di dunia dan akhirat ialah kejayaan sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kejayaan dalam mencapai tujuan akhirat. Seterusnya, kejayaan mencapai kebahagiaan akhirat. Seterusnya, kejayaan dalam menjalankan tugas sebagai khalifah. Dan akhir sekali, kejayaan dalam menjadi orang yang memegang kunci-kunci kebaikan. Untuk menjadi seorang guru yang baik, antara kaedah asas pengajar yang boleh diguna pakai ialah dengan memberi syarahan ataupun khutbah, dengan kaedah soal menyoal, dengan kaedah menyentuh jiwa dan perasaan anak-anak, dengan kaedah main peranan sebagai contoh kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, abang, kakak, dengan kaedah bercerita secara halaqah, memberi contoh ataupun teladan sesebuah peristiwa ataupun perkara, dengan kaedah pembelajaran dalam konteks, membuat demonstrasi, melalui teknik seni atau lukisan, belajar dengan membuat, akhir sekali melalui pembelajaran berasaskan masalah. Kesimpulannya, jadilah ataupun carilah guru yang mengajar dari hati dan sentiasa berkhidmat dan berjihad ke jalan Allah SWT.